Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga Awani. Montaj yang anda saksikan tadi merupakan debate ataupun debat antara dua figura politik yang berlangsung semalam. Debat model baharu ekonomi Malaysia antara Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli dan juga Ahli Parlimen Bacuk YB Shahir Sulaiman. Dan cakap soal debat ini, ia bukan lagi soal siapa menang, siapa kalah. Sebaliknya, apa bentuk penyelesaian kepada permasalahan, idea yang disumbangkan terutama dalam bentuk penstrukturan ekonomi yang mungkin telah lama kita depani di Malaysia ini, terutamanya dalam bercakap soal perangkap negara berpendapatan sederhana. Ini satu perkara yang cukup lama dibincangkan. Adakah solusi yang dilontarkan mampu untuk mengurangkan hutang? Sebagai contoh, meningkatkan hasil negara, memastikan kesejahteraan rakyat dan juga bukan sekadar kosmetik. Pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian bersama dengan saya di dalam talian pada ketika ini. Dr. Firdausi, pertama sekali mungkin respon awal melihat kepada debat yang berlangsung semalam, melihat kepada idea, konteks, meraihkan perbincangan yang sihat, terutamanya dalam mencari solusi kerana ianya dilihat bipartisan, kedua-dua parti melontarkan idea-idea mereka. Bagaimana ianya ditawarkan oleh model ekonomi yang ditawarkan? Pandangan doktor, apa bentuk idea yang ditawarkan kedua-dua pendebat ini, Dr. Firdausi? Ya, terima kasih Haris. Sebenarnya bila kita lihat debat ini penting, sebab kita kena lihat ianya memupuk ahli politik itu agar mengutarakan idea, mencari penyelesaian dengan bipartisan dan melihat model-model yang ada untuk membawa Malaysia ini ke satu visi yang baru ataupun melonjakkan ekonomi kita. Ya. Jadi sebenarnya debat-debat gini sebenarnya baik. Sebenarnya dalam untuk memupuk masyarakat lebih celik dan matang, dan juga kita memberi ruang dan peluang kepada ahli politik itu untuk mengutarakan idea mereka dan juga meningkatkan sepatutnya keserjanaan itu dan juga rakyat dapat menilai, melihat. Dan sebenarnya bila kita lihat apakah model baru yang ditawarkan dalam perdebatan ini, sebenarnya saya tidak nampak berapa jelaslah model yang diutarakan. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya kita tidak cari siapa yang menang, siapa yang kalah ataupun siapa yang betul, siapa yang salah. Sebab dalam debat ini kita kena lihat logik. Bagaimana, sebab kita cerita tentang model, maka kita harus lihat sejauh manakah logik yang diutarakan itu, idea itu, model itu relevan dengan ekonomi Malaysia sekarang. Jadi ini yang paling asas sebenarnya. Jadi kalau kita lihat selepas melihat debat daripada debat dengan Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Najib sebelum ini, kita mempunyai ekspektasi. Namun selepas semalam tu ekspektasi kita kena adjust sedikit lah. Alright. Sebab sebenarnya bila kita cerita tentang model ini, saya sendiri tidak nampak sebenarnya perdebatan untuk memperhalusi model ekonomi baharu itu kan, dan juga idea baharu itu. Sebab kita nampak memang sebenarnya ada juga, tetapi here and there. Alright, dianya amat bersifat, kadang-kadang kita nampak amat bersifat sinikal, mazhab apa, kiblat apa, tidak menjawab soalan. Jadi pada pendapat saya, bila kita lihat daripada perdebatan ini, bila kita cerita tentang model, maka model itu pertama kita kena akui apakah masalah ekonomi. Saya rasa ini jelas daripada YB Rafizi, apakah masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah cabaran untuk mengatasi masalah ini. Right? Apakah cabaran-cabaran kita sekarang ini, kan, seperti mana Haris cakap tadi, contohnya pelaburan, gaji, dan beberapa isu lagi, penstrukturan ekonomi. Nah, ini adalah cabaran-cabaran kita, dan yang paling penting adalah policy enabler. Right? Apakah enabling faktor pemboleh itu untuk kita mencapai satu visi yang besar, Jadi pada pendapat saya, bila kita lihat
mungkin ekonomi madani yang dibentang sebelum ni, yang diluncurkan oleh Perdana Menteri itu, mungkin itu boleh diperhalusi modelnya itu. Sebab di sana ada 7 penanda aras, lepas tu ada tumpuan-tumpuan tertentu. Ianya amat besar ya. Jadi dalam ekonomi model baru ni mungkin YB Rafizi boleh perincikan apa pemboleh dia itu dan apakah objektifnya dan bagaimana kita ingin capai. Timeline-nya, KPI dia. Saya ini tidak berapa jelas dan YB Shahrial pula mungkin membeli alternatif kepada ekonomi ekonomi madani itu kan, dan kita tidak berapa nampak daripada ada bumbung rumah yang dinyatakan itu, tapi saya rasa itu hanya konsep-konsep. The question is bagaimana kita ingin capai national stability di banyak kali dinyatakan dan juga kitaran ekonomi, integriti ekonomi dan kesederhanaan ekonomi, tapi bagaimana? Saya rasa ini tidak berapa jelas dalam perdebatan tersebut. Dr. Fidausi, sebagai pensyarah ekonomi politik, saya tak boleh lari daripada soalan politik sedikit menjelang hari pengundian. Sudah tentu dalam panas bahangnya pilihan raya negeri ini, adakah debat semalam akan dilihat sedikit sebanyak memberi impak kepada keputusan di kotak undi pada Sabtu ini? Pandangan Dr. Fidausi. Ya, sekiranya kita lihat, ini memang soalan yang selalu ditanya setiap kali ada debat, adakah dia memberi impak ya. Kalau kita tengok perdebatan antara Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Anwar dahulu, kalau kita lihat memang tidak ada banyak impak pun terhadap masa tu pilihan raya ya. Tapi kalau kita lihat kali ini, bagi saya memang kalau kita lihat secara umum memang tidak memberi impak yang secara langsung. Pertama, YB Rafizi dan Shahrial bukan calon. Mereka bukan calon dan sebab bila kita cerita tentang PRN ini, dia amat isu lokal, isu tersendiri melihat pada pemimpin pada setiap negeri, setiap daerah, setiap DUN tersebut ya. Jadi dia tidaklah memberi apa-apa impak. Tapi kalau perdebatan itu antara MB Kedah dan juga MB Selangor, itu cerita lain lah pula. Itu mungkin memberi sedikit sebanyak impak. Tapi kalau ini mungkin hanya setakat perbincangan, mungkin diguna hanya untuk cerita-cerita politik biasalah. Sebab akhirnya apabila kita cerita adakah memberi impak secara langsung PRN yang akan datang, sekarang ini sebab PRN dia amat lokal. Konteks yang local konteks ya. Jadi ini yang amat penting bagi saya, tidaklah memberi impak yang besar terhadap PRN yang akan datang. Dr. Fidausi, berbaki dalam 2 minit perbincangan kita ini, seterusnya how can we evaluate, terutamanya dalam bentuk credibility lah, kalau kita cakap dari segi credibility, penyelesaian yang dicadangkan, terutamanya dalam untuk perkara paling penting adalah untuk mengurangkan hutang, ada sebut soal defisit, meningkatkan hasil. Itu 2 perkara paling utama sekali, selain daripada perbelanjaan, pembangunan, mengharapkan dalam bentuk pelabur. Evaluation, bagaimana boleh dilakukan dalam konteks debat ini, Dr. Fidausi? Sebenarnya itu yang kita ingin lihat, bagaimana kita mengurangkan kadar hutang. Sebab YB Rafizi akan nyatakan tentang bagaimana untuk memastikan kemampanan fiskal negara itu dan juga mengurangkan hutang. Saya rasa ini yang kita harus lihat bagaimana ya, sebab sudah dekat daripada 1997 98 sehinggalah sekarang ya, hutang negara tu amat meningkat dan juga defisit fiskal itu sudah dekat lebih daripada 20 tahun. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita kena inilah mungkin daripada perdebatan ini kita nampak adalah rasionalisasi subsidi ya. Saya rasa itu adalah perkara yang boleh diperhalusi dan lihat bagaimana, sebab itu saya suka soalannya itu, soalan perubahan radikal yang bukan populis, dan subsidi ini adalah satu benda yang radikal ya. Saya ini adalah boleh sedikit sebanyak mengurangkan hutang negara, sebab kalau kita lihat subsidi itu 80 bilion, to be exact 77.8 billion, dan itu adalah yang tertinggi ya. Biasanya 30 bilion itu sudah kira tinggi di Malaysia ni, tapi kali ini sudah 77.8 bilion. Jadi ini saya rasa mungkin boleh dilihat bagaimana rasionalisasi, dan saya juga ingin lihat sebenarnya bagaimana ya
bukan saja nanti akan diumumkan. Kita debat ini sepatutnya diberi ruang. Okey, ini adalah cara kita dan memang akan macam subsidi untuk tarif elektrik, ya, tapi yang minyak itu, subsidi minyak RON diesel, RON dan RON 95 itu mungkin itu bukan perkara yang mudah, ya, sudah banyak kali kita bincang. So ini yang perlu kita lihat. Inilah yang sebenarnya boleh kita lihat, dan bukan saja hutang tapi juga bagaimana kita mengembangkan menstrukturkan semula ekonomi dan meningkatkan pelaburan, dan agar kita mendapat gaji yang bermaruah itu pun penting juga. Ya, terima kasih Dr. Profesor Madya, Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, mengulas berkenaan dengan debat kedua-dua figura politik yang berlangsung pada sebelah malam tadi. Baik, Niaga Awani, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada lagi butiran-butiran lain akan saya bawakan.